Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV, dan satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kita sediakan untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu. Seorang tetamu sudah pun berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi kita akan hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini tentunya lah masih lagi berkaitan dengan pilihan negeri di 6 negeri yang akan berlangsung pada 12 hari bulan nanti, dan sudah pastilah semua rakyat Malaysia khususnya sedang menumpukan perhatian untuk mengetahui nanti apakah keputusan yang akan tercatat dalam pilihan negeri di 6 negeri yang terlibat ini. Dan izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada Yang Berhormat Lim Yi Wei yang merupakan calon N35 di Kampung Tungku. Jadi YB, apa khabar? Sehat, terima kasih. Lama kita tak berjumpa, YB. Ya. Kali terakhir tahun 2018 ya? Bersama Encik Syikawi. Di program ini ya? Ya, wow. Jadi saya masih berada di sini. Dan kita juga akan hubungi seorang lagi tetamu macam saya katakan, iaitu melalui kemudahan Zoom. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih atas kesudian Dr. Ng Ming Yip yang merupakan fellow di Institut Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi ataupun RESAT UNICEL. Dr. Ng, apa khabar? Baik, terima kasih. Kenapa tak datang ke sini, ke studio kami? Jauh sikit. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Saya lupa mungkin untuk memberitahu tentang topik yang menjadi pilihan kita, iaitu misi calon muda pejuang rakyat. Dan kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, seperti biasalah, kami juga sebenarnya mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat anda untuk kita kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu yang berada di studio dan juga melalui kemudahan Zoom. Jadi dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan tentunya lah satu lagi talian ialah di 03-2694-0155. Baik, kita mulakan dululah bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio, iaitu YB Lim Yi Wei. Saya masih ingat lagi lah dalam pilihan raya yang lalu, iaitu pada tahun 2018 ya, YB telah mencatatkan satu kemenangan yang cukup selesa sebenarnya ketika itu di Dun Kampung Tungku, memenangi kerusi itu dengan kelebihan majoriti lebih daripada 30,000 majoriti. Wow, itu satu kemenangan yang cukup besar sebenarnya. Jadi apakah sejarah kemenangan itu YB rasa mungkin akan dapat diulangi dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini? Jadi first of all, terima kasih kerana menjemput saya untuk berada di rancangan ini. Bagi saya, kita tidak boleh take for granted, tidak boleh terlalu selesa. Jadi dalam 5 tahun saya kira pasukan kami telah buat agak baik dari segi perkhidmatan kepada rakyat, dan kami juga telah mengeluarkan satu kad laporan 5 tahun untuk diedarkan. Tetapi mengambil kira itu juga kami masih menyeru semua pengundi lah untuk keluar dan mengundi. Kerana kita tak boleh terlalu selesa. Itu selalu perasaan saya sebagai seorang individu juga. Tapi setakat ini ialah daripada perkhidmatan yang telah pun YB sumbangkan, terutamanya kepada penduduk-penduduk di Kampung Tungku sendiri. Apakah YB berpuas hati dan apakah YB juga menerima respon yang cukup positif daripada penduduk-penduduk di Kampung Tungku sendiri setakat ini, YB? Okey, so sepanjang kempen dan juga tempoh 5 tahun berkhidmat di Kampung Tungku, respons yang kami dapat daripada penduduk memang agak baik, dan saya kira kami telah berjaya untuk menyelesaikan agak banyak masalah penduduk. Tetapi again, saya kira kita tak boleh terlalu take for granted, dan ada beberapa isu yang kami masih ingin perjuangkan. Contohnya isu infrastruktur, kerana Kampung Tungku itu satu kawasan yang lama di PJ, dan juga isu kemiskinan bandar. Okey, banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita kongsikan, tapi ialah
topik yang kita pilih hari ini ialah misi calon muda. Ini pun sesuatu yang menarik. Cuma kalau boleh saya tanya, how old are you actually, YB? 34 this year. Ya, 34 tahun. Jadi masih muda lagi lah, ya, berbanding dengan saya. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada tetamu yang kita akan hubungi melalui talian Zoom, iaitu Dr. Ng Ming Yip. Barangkali doktor, menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang calon-calon muda dalam pilihan raya negeri di 6 negeri yang akan datang ini. Ini merupakan sesuatu yang menarik juga, dan ianya dikatakan mungkin apakah daripada pandangan doktor sendiri, daripada kajian yang doktor lakukan, apakah ianya menunjukkan satu dimensi, satu peningkatan yang mungkin boleh memberi nafas yang mungkin lebih baik sebenarnya, ataupun dinamika politik yang lebih baik lah bila kita bercakap tentang calon-calon muda yang terlibat dalam pilihan raya negeri kali ini. Pandangan pribadi daripada Dr. Ng Ming Yip. Silakan doktor. Terima kasih Tuan Syakirwi selaku host ruang bicara ini. Kita boleh yang berhormat Bakal YB Puan Lim Wei, calon N35 Kampung Tungku. Tadi YB sebut dia 34, saya 33, muda sikit lah tahun. 33, 34. Dan seterusnya, sidang penonton yang sedang mengikuti program saya live pada malam ni, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya nak menjawab soalan tu dengan, kalau boleh saya kongsikan sedikit statistik untuk pengundi ni. Sebab saya nak kaitkan dengan calon muda dan juga pengundi anak muda. Daripada kita ada 9 juta 773,571 pemilih yang akan layak untuk mengundi pada 6 PRN yang akan pada 12 Ogos ini. Dan daripada situ yang berumur 18 hingga 20 tahun adalah seramai 661,905 orang. Dan Selangor saja kita tengok ada 274,194 orang. So kalau tengok Selangor saja, dalam kategori pengundi muda itu 18 hingga 20 tahun hampir 50%. Dan seterusnya kalau yang berumur 21 hingga 29 tahun pula lebih kurang 2,169,000. Jadi secara rumusan kalau lihat data ni, pengundi muda dalam lingkungan 18 hingga 29 tahun ni kita ambil sebagai pengundi muda ni, yang kita tarifkan sebagai belia ataupun anak muda ni mewakili hampir 30%, lebih daripada 30% yang akan turun mengundi untuk PRN 6 PRN yang akan berlangsung 12 Ogos ni. Dan dari segi calon pula, kalau tengok kalau kita scan sepintas lalu, kita lihat kali ini ramai juga sebenarnya calon-calon muda yang telah diketengahkan oleh parti-parti politik. Dan ini memberi gambaran bahawa penyertaan ataupun partisipasi anak muda dalam sistem politik negara dan juga penyertaan anak muda dalam proses demokrasi ini telah berubah dinamika politik menjadi dia lebih terbuka dan lebih kita sebut sebagai representatif. Kalau saya nak kongsikan juga tentang tentang representatif, saya nak ulas sikit tentang yang tu. Kalau kita lihat sistem politik kita, sistem politik dilihat mewakili semuanya yang bersifat representatif, maknanya semua bahagian dalam masyarakat perlu dirangkumkan dalam sistem politik itu, termasuklah orang-orang muda ini. Jadi sekiranya orang muda ini dikeluarkan atau dipinggirkan daripada proses politik ini, yang mana kalau kita tengok datanya, mereka mewakili sejumlah bilangan yang signifikan, dan maka akan terus memberikan impak politik yang kita sebut representatif tadi. Jadi sistem politik itu tidak lagi represent atau mewakili the whole group of society dalam negara ini. Dan satu lagi tentang dinamika tadi, saya kaitkan dengan calon muda tadi. Calon muda memberikan image dan juga
nafas baru kepada politik negara kita. Dia salah satulah elemen yang penting untuk memberikan imej dan juga nafas baru berpolitik negara. Dan tu sebab anak muda ni, kalau pemimpin anak muda ni, dia akan boleh melakukan perubahan yang bersifat jangka masa panjang, long term effect policy. Dan itulah sebab pentingnya pelibatan orang-orang calon-calon muda dalam proses politik yang akan memberikan kesan secara keseluruhan kepada pembentukan dasar kemudiannya, dan juga perbincangan tentang pembentukan dasar, penyaluran dana kepada untuk bantuan rakyat dan sebagainya. Dan sudah pasti penyertaan calon muda dalam proses demokrasi itu memperlihatkan satu lagi aspek penting dari bakal politik adalah kita memperlihatkan pendekatan politik yang lebih bersifat inklusif. Sebagai penyertaan pada partisipasi politik secara inklusif inilah yang akan sebagai asas kepada hak politik dan demokrasi, dan juga untuk menjamin sebuah masyarakat yang stabil dan damai, dan seterusnya mampulah merangka atau merespon kepada keperluan atau isu yang terutamanya berkaitan dengan generasi muda. So itu responlah saya untuk yang pertama. Terima kasih. Okey, kita akan hubungi lagi Dr. Ng sebentar saja lagi, tapi saya nak kembali semula kepada YB UA di studio lah. Tadi doktor menyentuh tentang calon-calon muda. Tetapi yang lebih menarik juga adalah tentang pengundi-pengundi muda itu juga sebenarnya memainkan peranan untuk menyemarakkan lagi bila kita cakap tentang pilihan raya, tak kira lah sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri sendiri. Setakat ini ramai yang mengatakan bahawa apabila undi 18 misalnya diperkenalkan YB, ada yang mengatakan bahawa mungkin juga generasi-generasi muda ini masih lagi gagal sebenarnya untuk memahami tentang literasi politik secara keseluruhannya, dan itu mengakibatkan kadang-kadang mereka membuat keputusan yang salah, memilih calon-calon yang tidak menepati apa yang dikehendaki dan sebagainya. Apakah YB merasakan itu masih lagi wujud dan berlaku sebenarnya, dan apa yang perlu dilakukan oleh the young generation ini? Sebenarnya saya kira masyarakat kita secara umumnya lah memang kurang kesedaran politik. So bukan saja anak muda yang mungkin tidak tahu tentang sistem demokrasi dan bagaimana nak mengundi, tetapi kami juga mendapat soalan-soalan daripada yang berumur 50-an ataupun warga emas, dan tiap-tiap kali semasa apa-apa pilihan raya menjelang, pasti akan ada soalan-soalan seperti adakah terdapat warna pada kertas undi, adakah terdapat muka calon pada kertas undi. Itu yang basic pun soalan tu masih wujud. Tetapi saya setuju dengan adanya undi 18, memang penting untuk ada satu program literasi politik untuk bergerak sehaluan, kerana kita sekarang tinggal di satu dunia yang syarat dengan media sosial. Dan masalah dengan media sosial sekarang ialah disebabkan algoritma yang ada, dia mencipta satu bubble lah, macam bubble. So contohnya kalau saya seorang daripada Pakatan Harapan dan saya giat di media sosial, algoritma akan menunjukkan saya lebih banyak konten daripada Pakatan Harapan. Dan sebaliknya juga berlaku sekiranya saya dah contohnya dah berpaksi kepada Perikatan Nasional ataupun apa-apa parti lain, dan saya kerap mengikuti konten mereka di media sosial, maka saya akan kerap terima recommendations untuk lihat lebih konten daripada parti-parti tersebut. Jadi apabila kita lihat kepada anak muda terutamanya yang masuk daripada undi 18 dan mereka tak ada mungkin kurang pengetahuan tentang sejarah politik negara, ataupun dia tak ada pengalaman kontekstual lah tentang kenapakah situasi politik negara
semacam ini dan ditambah dengan situasi media sosial yang sedia ada, mungkin ada sedikit kekurangan lah ataupun kekurangan daripada mendapat maklumat yang menyeluruh. And this is a problem lah yang actually kerajaan juga perlu mengambil kira. Suruhanjaya Pilihan Raya juga perlu mengambil berat perkara ini kerana di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya juga mereka juga ada mandat untuk mendidik pengundi. Mandat mendidik pengundi itu cukup penting sebenarnya. Ini nanti saya nak tanya kepada Dr. Ng Ming Yip. Tapi satu lagi soalan yang ingin saya lontarkan pada YB ya. YB still young lah, tapi selalunya orang akan bertanya apa yang memberi inspirasi, apa yang memberi keberanian sebenarnya kepada YB untuk menceburkan diri dalam politik dalam usia yang begitu muda. Kalau bagi diri saya sentiasa percaya bahawa Malaysia boleh buat lebih baik. We can always be better. Jadi apabila saya membuat keputusan untuk menceburi bidang politik, ia lahir dari perasaan ingin melihat negara kita semakin maju, bukan saja dari segi infrastruktur, prasarana dan sebagainya, tetapi sebagai satu masyarakat lah secara menyeluruh. Oleh sebab tu saya agak suka konsep Madani sebab dia bukan saja merangkumi pembangunan ekonomi dan sebagainya, tetapi juga manusiawi, pembangunan masyarakat, kerohanian dan semua tu. So itulah yang mendorong saya untuk menceburi bidang politik. Tetapi saya kira kalau anak muda minat untuk menyertai politik, adalah sangat penting untuk kita menilai semua parti yang ada dan juga menilai diri sendiri, apakah prinsip ataupun isu yang penting kepada diri kita sebagai individu, apakah isu yang kita ingin perjuangkan sebelum memilih apa-apa parti ataupun memilih mana-mana pemimpin untuk menjadi mentor. Kerana kalau tak ada jati diri tentang prinsip dan juga perjuangan, maka kita mudah menjadi lalang ataupun populis, dan juga mudah kecewa sebab we don't know what we are fighting for. Exactly. Ada tak family YB sendiri yang menceburkan diri dalam politik? Tak ada. Okey. Saya nak dapat pandangan daripada Dr. Ng jugalah dalam persoalan anak-anak muda ini. Ini penting sebenarnya. Yalah, selalunya lah dalam kempen-kempen pilihan raya banyak isu-isu yang melibatkan anak-anak muda sebenarnya, dan banyak juga isu-isu yang dibangkitkan tetapi tidak dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan oleh anak-anak muda sendiri. Daripada kajian yang Dr. Ng Ming Yip sendiri lakukan, apa yang Dr. Ng melihat menjadi isu-isu utama sebenarnya bila kita bercakap tentang anak muda dan politik, dan apa yang mereka harapkan sebenarnya? Terima kasih atas soalan itu. Pandangan saya, kalau kita sebut isu ni, kita lihat dia ada level dia lah, tahap-tahap dia, ataupun ada peringkat-peringkat isu itu, dan isu itu pula dia berbeza mengikut pada sifat lokaliti itu, sama ada dia isu di bandar. Kita lihat pada pengundi bandar, luar bandar, dengan pengundi di kampung sudah tentu berbezanya, estate-nya dan sebagainya. So dia berbeza pada lokaliti dan kita kena ambil kira yang itu. Dan juga ada juga pengundi dia melihat pada isu-isu yang besar yang bersifat nasional, contohnya sifat tentang isu kestabilan politik, isu yang berkaitan integriti, isu yang berkaitan dengan dasar, contohnya isu kepimpinan negara, ataupun isu-isu lain yang bersifat yang dalam konteks besar. Dan itu saya rasa dalam mindset kita ni sebagai pengundi telah ada isu-isu yang berkaitan tanggapan ataupun pandangan terhadap isu-isu yang bersifat nasional itu, sebab kita sebelum ni kita telah melalui banyak PRN dan juga PRU, dan isu-isu inilah yang juga menjadi perhatian kepada pengundi, dan kita fokus sedikit tentang isu-isu yang utama sudah pasti dengan apa yang paling dekatlah dengan pengundi itu, dan dia berkait pula dengan apa yang akan ditawarkan oleh kerajaan yang bakal dibentuk dan juga YB, wakil rakyat yang bakal dilantik. Sekiranya menang nanti, apakah manifestonya dan bagaimana manifesto itu dapat menyelesaikan isu rakyat
Terutama kalau hari ini kita sudah pasti kalau kita tanya isu rakyat, surveinya adalah berkaitan dengan kos sara hidup Ya. yang menjadi isu yang paling rapat yang perlu diberikan perhatian. Dan untuk dalam konteks calon muda pula, kita cukup saya rasa parti politik dan juga calon-calon ni perlu menawarkan tawaran secara holistik, bukan saja tawaran itu bukan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga berfokus kita ada yang kepada wanita ni macam mana, kepada golongan OKU-nya dan juga kepada anak muda dan sebagainya. Dan sudah pasti calon muda, kalau kita sebut calon muda, sudah pasti dia akan bawa isu anak muda lah, sebab kalau bukan calon muda yang bawa, siapa lagi yang akan bawa isu anak muda. Dan isu anak muda sudah pasti dia berkaitan dengan pendidikan, peluang pekerjaan dan juga isu yang berkaitan dengan contohnya yang berkaitan penghantar makanan, grab foodnya, food panda, yang di mana majoriti orang yang terlibat dalam bidang itu adalah anak-anak muda kita. Dan termasuk juga dikaitkan dengan isu-isu yang bersifat lokal lah, lokal, ataupun isu tempatan. Dan tawaran dalam manifesto itu juga perlu menyelesaikan isu-isu lokal seperti contohnya yang biasa kita lihat lah, kalau YB turun dia akan tengok kesesakan lalu lintas, contohnya lampu jalan ataupun penambahan kemudahan ataupun fasiliti yang bersifat lokal di setempat itu. Dan itu sebablah pada saya calon ni yang bertani ni perlu melakukan kajian ataupun survey ataupun ada audit lah, kita sebut audit di kawasan yang spesifik itu, di zon itu yang mereka tanding, supaya kita calon-calon ni benar-benar memahami isu ataupun masalah yang wujud di tempat kawasan itu, dan seterusnya memberikan tawaran yang membina dalam manifesto mereka. Okey, kita akan sambung lagi doktor dan juga YB, tapi seperti biasalah kita berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda, kalau anda juga mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya yang berada di studio dan juga yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom, jangan lupa gunalah dua talian yang kami sediakan kepada anda, itu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian tentunya lah di 03-2694-0155. Kita rehat dulu buat seketika, hanya buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi Ruang Bicara. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang misi calon muda pejuang rakyat. Baik, saya difahamkan kita dah pun ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu pemanggil yang pertama, Ridwan dari Pulau Pinang. Sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Yang pertama, Tuan Sakawi dan dua ahli panel lah. Okey, yang pertama saya ucapkan tahniah, YB ini muda lagi, umur dia sama dengan anak saya. Jadi saya ingin bertanya sikit soalan lah. Pertama, itu anak muda kan, diorang pentingkan apabila jadi YB ni, diorang pentingkan internet. Internet ni pentingkan diorang ni berurusan apa-apa pun semua dengan internet. Diorang mau cas lebih rendah. Walaupun kita tahu itu isu nasional, tetapi isu tempatan pun perlukan juga. Kita ingat isu nasional ni tak selari dengan isu tempatan, tetapi dia selari. Tu kemudian kedua, pekerjaan lah kan. Apabila diorang ada pekerjaan, jadi diorang pentingkan rumah. Tapi kebanyakan kita tengok ada setengah setiap negeri, diorang tak pentingkan rumah untuk orang anak muda. Bila anak muda kan, dia kerja, dia gaji dia 1,500. Jadi apabila dia nak pintakan loan bank, dia kata 1,500 tak cukup. Jadi sedangkan kita tengok OPR dah tinggi, patutnya OPR ni ataupun interest bank ni kita patutnya bagi rendah, dan peluang dia orang untuk memiliki rumah ni lebih cerah. Ni pentingan untuk anak muda, sebab dia orang bila kerja dia pentingkan rumah untuk hidup. Dia orang sewa rumah pun sekarang mahal. Sama dia orang kena bayar 1,500.
Kalau gaji dia orang 1,200 macam mana? Dia orang nak bayar lagi kan? Ini pentingkan YB perjuangkan perumahan dan internet untuk anak-anak muda. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak. Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan kita ambil sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syarkawi. Sihat, Syarkawi? Sihat. Alhamdulillah. Boleh dengar suara? Boleh. Okey, selamat petang kepada ahli-ahli panel yang ada kat sana. Ya. Isu calon muda malam ni, Syarkawi. Ya. Very interesting issue lah. So saya tak nak go detail lah mengenai isu-isu orang muda ni ke apa. Dia general, Syarkawi. Kalau kita dengar perkataan muda kan, calon muda kan, so mesti calon yang ada energy, full of energy, full of courage, full of bravery. Have strong courage and bravery to speak out. Berani bersuara. Okay. So banyak-banyak kalau sebut pasal muda ni kan, saya selalu teringat siapa calon tu yang berhormat Syed Saddiq tu. Parti muda tu. Sesuai lah tu, muda-muda. Banyak bersuara. Okey, daripada dulu sokong, lepas dia tak macam sanggup bertanding secara solo. Sebab berani bersuara. So nak tanyalah soalan kepada YB kita yang muda-muda ni semua. You all berani tak bersuara macam yang berhormat Syed Saddiq tu? Kena berani bersuara untuk memperjuangkan hak rakyat. Kalau tak berani bersuara, susahlah. Penting tu, orang muda kena berani bersuara. So berani ke tak bersuara? Simple je soalan. Is it okay, Syarkawi? Okey, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Menarik sebenarnya persoalan yang dibangkitkan. Jadi kita tanyalah kepada YB muda kita yang ada di studio ini untuk memberi respon kepada beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil setakat ini. Baik, saya jawab soalan Tuan Ridwan terlebih dahulu. Memang sangat penting untuk kerajaan juga apabila kita cakap dengan pilihan raya ataupun isu anak muda untuk melihat isu tempatan juga. Kerana isu kebangsaan tu big picture. Tetapi apa yang dilalui oleh anak muda day to day memang perlukan penyelesaian juga. So bagi isu internet, saya kira sejak tahun 2018 di bawah Kerajaan Pakatan Harapan yang pertama, YB Gobind Singh telah melakukan banyak juga inisiatif untuk turunkan harga internet. Dan kini kita lihatlah ada hasil dia di mana harga telah menurun dan juga telco menawarkan lebih banyak package yang menarik juga melalui SIM card, bukan sekadar memasang router kat rumah. Itu yang pertama. Isu perumahan memang satu isu yang penting dan di Selangor Kerajaan Negeri Selangor memang telah mengusahakan melalui projek-projek rumah Selangorku. Tetapi kita sedar juga di bandar lah, contohnya kawasan Kampung Tunku di Petaling Jaya, juga ada kekurangan perumahan untuk anak muda. Sebab kalau kita cakap tentang Petaling Jaya, dia banyak rumah teres yang mungkin di pasaran kalau jualan, harga jualan dia mungkin RM1 juta ataupun lebih. So apa saya kira yang kami boleh look at dalam masa kini dan juga medium term adalah untuk melihat bagaimana kita boleh buat macam contohnya micro homes untuk anak muda. Tapi apabila kita cakap tentang micro homes pun kena sediakan perumahan yang berkualiti lah. Bukan yang sekadar ada satu banglo lepas tu dia segmenkan kepada beberapa bilik dan keadaannya tidak selamat ataupun amat gelap dan sebagainya. Berkualiti dan mampu pula kepada anak-anak muda. Micro homes. Dan salah satu cara ia boleh realisasikan panjang perkataan itu, realisasikan ialah untuk melihat bangunan terutamanya bangunan komersial yang tidak digunakan lagi dan kita transform into micro homes. So itu jawapan saya kepada Encik Ridwan. Dan mengenai calon muda berani bersuara. Mesti ada energy, ada courage, ada bravery to speak up. Of course. Itu perwatakan yang kita biasanya associate dengan calon muda. Tetapi saya juga rasa apabila kita bersuara juga
perlu ada sebabnya. Ya. Jangan sebab kita nak muncul di berita ataupun menjadi viral ataupun menjadi popular, kita sekadar berkata-kata, selalu mempertikaikan sesuatu. Sebab apabila kita jadi pemimpin, bukan saja kita harus mengutarakan masalah, tetapi harus memikirkan apa solusi yang ada. Dan ini adalah respons yang saya dapatkan daripada masyarakat umum juga, kerana apabila kami isukan satu masalah, contohnya isu keganasan rumah tangga dan sebagainya, masyarakat juga ingin tahu apa cadangan kami kepada pihak kerajaan. Ya, apakah cadangan kami untuk memperbaiki sistem yang sedia ada. So memang saya setuju calon muda kena berani bersuara, dan kalau Dr. Muzaffar juga boleh Google saya, memang saya telah bersuara atas banyak isu wanita, anak muda, ekonomi, keselamatan dan sebagainya. Tetapi bersuara pun ada hemahnya, dan bersuara pun saya kira kena ada maknanya. Maknanya bukan sekadar mempertikaikan sesuatu saja demi populariti. Ya, menarik. Okey, Dr. Ng, satu isu juga yang mungkin perlu kita perjelaskan di sini. Kadang-kadang ialah penerimaan pengundi-pengundi sendiri terhadap calon-calon muda. Kadang-kadang juga tidak menentu. Ada yang berbelah bagi, ada yang merasa tidak yakin dengan calon-calon muda yang diletakkan sebagai calon dalam sesuatu kawasan itu sendiri. Jadi apakah persepsi ataupun perasaan seperti itu sebenarnya masih wujud di kalangan pengundi pengundi kita, utamanya mereka mungkin kurang keyakinan terhadap calon-calon muda yang diletakkan oleh parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya itu. Pandangan doktor. Saya tak dapat dengar suara doktor. Maaf, okey. Saya lihat sebenarnya calon-calon kita ni, calon-calon muda ni mempunyai nilai yang tinggi, berkualiti. Sebab kalau tengok banyak sebenarnya yang berkelayakan, ada background, academic background yang baik, dan mereka juga terlibat luas dalam bidang, ada pengalaman yang luas dalam parti dan juga badan-badan bukan kerajaan. Dan semua ni saya lihat dia sebagai nilai yang ada, nilai peribadi yang ada pada calon muda kita. Dan sekurang-kurang itulah nilai-nilai yang perlu ada pada seorang calon muda itu untuk memenuhi standard lah, untuk diangkat sebagai seorang pemimpin ataupun wakil rakyat muda. Dan dalam konteks yang lebih besar saya lihat dengan adanya calon muda itu, dia akan melahirkan pemimpin muda, dan pemimpin muda akan memberikan harapan baru kepada politik tanah air Malaysia. Contohnya kalau kita bagi contoh Adun, contohnya ahli Dewan Undangan Negeri ataupun menteri yang muda, akan memberikan nafas baru dan juga akan memberikan pandangan positif dalam kalangan anak-anak muda. Sebab walaupun kita dapati banyak survei menyatakan bahawa anak-anak muda kita ni mereka tak minat politik. Apabila ditanya kenapa tidak minat politik, dengan izin mereka menyatakan bahawa politik itu kotor. Itu persepsi yang ada pada anak-anak muda kita, dan kita nak berubah itu. Jadi dengan ada pelibatan anak-anak muda dalam politik ini dan diangkat menjadi pemimpin muda, dia akan memberikan cuba merubahlah, memberikan kesan kepada persepsi tadi, dan seterusnya akan menarik perhatian anak-anak muda lain untuk terlibat, untuk ambil tahu, untuk terlibat dalam proses demokrasi ini. Dan kalau dilihat sebenarnya anak-anak muda kita ni dia antara yang terlibat terdedah dengan banyak info kan, sebab mereka banyak dengan media sosialnya kan, dan juga mereka ni sebenarnya juga ada dalam kalangan anak muda ni juga terdiri daripada mereka yang melakukan kajian, yang melakukan research, dan mereka juga minda terbuka dan juga aktif, yang membolehkan pertimbangan, suatu keputusan pertimbangan yang lebih baik dalam
pembuatan dasarnya, masuklah dalam proses pengumpulan undang-undang nanti selepas menjadi wakil rakyat. Jadi gabungan itu tadi, nilai, pengalaman dan juga tenaga sebagai anak muda ni, kalau kita gembelengkan dengan satu disokong pula dengan satu ekosistem politik yang dengan sistem tabir urus yang baik, saya rasa calon dan juga pemimpin muda yang dikenakan dalam PRN ni adalah calon-calon yang berkualiti, yang boleh dipertimbangkan untuk diangkat menjadi calon pemimpin untuk rakyat kita. Tapi itulah dia akan berbalik kepada juga parti mana yang kita nak pilih dan juga calon mana yang pilih. Itu pertimbangan yang kedua yang harus kita fikirkan, macam mana dari segi manifestonya, dari segi elemen-elemen lain yang kita perlu pertimbangkan dalam membuat keputusan nanti. Okey, saya suka apa yang disebut oleh Dr. Ng Meng Yip sebentar tadi sebenarnya, YB di antara parti dan calon. Itu pun kadang-kadang menjadi satu persoalan. Kadang-kadang mereka tak melihat kepada calon yang betul-betul layak sebenarnya untuk dipilih, tetapi mereka melihat kepada parti kerana mereka adalah ahli parti ataupun menyokong parti atas sebab-sebab tertentu. Jadi apakah ini juga masalah yang mungkin perlu dilihat secara serius oleh pengundi-pengundi lah. Kerana apa yang kita mahukan ialah untuk meletakkan calon yang betul-betul berkaliber, yang layak, dan tak kiralah daripada parti mana sekalipun. Tapi mungkin YB ada pandangan tersendiri. Ya, saya sering mendapat persoalan tersebut. Saya kira semua parti memang berusaha lah untuk meletakkan calon yang baik. Tetapi sistem kita pun mengutamakan parti berdasarkan kepartian. Jadi kerana parti itu akan membentuk kerajaan, dan parti yang membentuk kerajaan juga akan membawa suara yang besar dalam dasar pembentukan dasar. Jadi dari segi pengundi, saya kira penting juga untuk menilai parti. Actually masalahnya di negara ini, saya rasa kita terlalu melihat personality. Itu yang menjadi masalah, kerana kita lihat sama ada contohnya mereka popular atau tidak, viral atau tidak, sempoi atau tidak. Tetapi when it comes down to it, apabila kita mengundi, memang keputusan dan kerajaan adalah berdasarkan parti. So sebagai pengundi, kita kena lihat secara menyeluruh apa dasar yang dibawa ataupun diperjuangkan oleh sesebuah parti. Itu sangat penting saya kira. Dan satu lagi aspek yang juga cukup penting, terutamanya bila kita cakap tentang calon-calon muda, ialah cara mereka berkempen pun harus berubah mengikut peredaran masa sebenarnya. Sekarang ini semuanya menggunakan lebih banyak media sosial, platform di media sosial, terutamanya TikTok sendiri dikatakan cukup efektif dan popular sebenarnya, walaupun kadang-kadang apa yang dedahkan dalam TikTok itu bukanlah kebenaran sebenarnya. Tetapi apakah YB juga menggunakan platform yang sama sebenarnya semasa berkempen ini? Ya, tentu pasti kami masih kekalkan media seperti Facebook dan Twitter lah, yang kadang-kadang dianggap sudah lama ataupun lapuk sikit berbanding dengan Instagram dan TikTok. Media sosial adalah satu cara yang sangat baik untuk parti-parti dan calon-calon menyampaikan maklumat, and agak menarik dan juga menjadi cabaran kepada ahli politik. Bagaimana kita nak capture perhatian pengundi dalam masa yang sangat singkat. Tetapi saya kira dari cara calon muda berkempen dan sebagainya, seperti yang Tuan Syekawi kata, kena berbeza daripada yang lama, kena bawa satu nafas yang baru. Sebab kalau calon muda juga ikut cara lama berkempen, contohnya kita memburukkan parti lawan dan sebagainya, ataupun kita menabur fitnah di sana di sini, maka persepsi orang ramai dan persepsi anak muda bahawa politik itu kotor, yang disebut oleh doktor tadi, akan berterusan. Dan sejujurnya anak muda ataupun calon muda
kami ada satu barrier yang lebih tinggi untuk membuktikan diri kepada masyarakat. So sebagai calon muda, saya kira kita ada tanggungjawab lah untuk membawa diri dengan cara yang berhemah, dengan cara yang lebih matang dan juga membawa nafas baru supaya orang ramai pengundi anak muda ataupun pengundi warga emas dan sebagainya, mereka melihat kita sebagai pembawa harapan baru. Itu sangat penting. Saya nak tanya satu soalan jugalah sebelum saya pergi kepada Dr. Ng Ming Yip. Ini a bit sensitif lah soalan ini, tapi ini juga pernah dimainkan terutamanya bila berkempen semasa pilihan raya umum, semasa pilihan raya negeri. Saya tahu YB Lim Yiwi mewakili DAP, dan bila sebut tentang DAP itu dikatakan DAP ini kononnya sebagai sebuah parti. Ini persepsi mengatakan bahawa seolah-olah DAP itu adalah parti yang anti Melayu, DAP itu adalah parti yang dimonopoli oleh kaum Cina dan sebagainya. Tetapi lately ini, kebelakangan ini nampaknya mungkin persepsi seperti itu sudah mula berubah, terutamanya apabila DAP sendiri sudah boleh bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional misalnya dalam Pakatan Harapan. Jadi apakah bagi YB itu satu perubahan yang cukup menarik sebenarnya dalam senario politik kita? Ya, amat menarik dan kami kurang menduga lah perkara ini akan berlaku. Tetapi saya kira kerajaan perpaduan, situasi yang ada kini merupakan satu peluang yang baik untuk semua parti, ahli politik dan juga calon-calon muda untuk membawa diskusi ataupun naratif politik menjadi lebih moderate, menjadi lebih sederhana. Sebab kalau dulu kita sering dengar jugalah kalau ahli UMNO dia ditakut-takutkan dengan DAP dan DAP ditakut-takutkan dengan UMNO. So sekarang apabila kita duduk dalam satu kerajaan perpaduan, banyak yang perlu dibincangkan, banyak kerja untuk membina konsensus perlu dibuat, dan saya berharap semua mengambil satu peluang lah dari ini untuk membawa politik kita ke jalan tengah, jalan yang lebih sederhana, dan kita ketepikan politik menakut-nakutkan pengundi dan sebagainya atas asas yang atas kata-kata yang mungkin tiada asas, dan kita fokus kepada pembentukan dasar yang lebih baik. Tapi secara peribadi ketika berkempen sendirilah, apakah YB melihat masih ada lagi parti-parti politik, tak kiralah daripada mana pun, yang masih bermain dengan 3R itu, iaitu yang melibatkan bangsa, melibatkan agama, melibatkan institusi raja-raja itu sendiri? Apakah ia memang masih berlaku sebenarnya? Sudah tentu masih berlaku kerana kita panggil 3R pun sebab dia gugusan isu yang sensitif yang mampu menimbulkan rasa marah ataupun kebimbangan di antara rakyat. Saya kira ini politik yang tidak sihat, dan memang dari pihak kami cuba berkempen secara bersih lah. Dan saya rasa juga mood rakyat dah berubah, terutamanya apabila kita melalui pandemik COVID-19. Dulu pengundi suka datang ke ceramah, and then ceramah tu memang berapi-api, suka menyorak dan semua tu. Tetapi selepas pandemik COVID-19 dan juga I think kelesuan lah post Sheraton, langkah Sheraton, pengundi mahu dengar solusi. Dia nak dengar dasar, dia nak dengar penyelesaian kepada isu-isu harian mereka. Contohnya tadi doktor juga sebut rider P-hailing dan sebagainya. Mereka saya rasa tak akan menghadiri ceramah. Sebab sibuk bekerja, tetapi mereka juga terkesan dan juga mahukan satu penyelesaian, contohnya kepada isu gaji yang tidak setimpal, ataupun keselamatan jalan raya apabila membawa motor dan sebagainya. So saya kira ahli politik juga patut mengambil kira perkara ini. Kita kurangkan cuba mempergunakan isu 3R, sebab
isu 3A ni tidak menjawab masalah pengundi yang sedia ada. Betul. Okey, saya juga nak dapat pandangan Dr. Ng Ming Yip juga. Banyak yang kita sebut sebenarnya, tetapi secara peribadi jugalah mungkin juga ada kajian yang dibuat setakat ini, walaupun kerajaan perpaduan itu belum lagi berusia setahun sebenarnya, tetapi setakat ini apakah doktor melihat bahawa ianya telah pun menunjukkan satu naratif politik, satu naratif yang menarik sebenarnya dalam politik Malaysia, dan apakah kerajaan perpaduan itu berjaya memberi satu imej, satu dimensi yang mungkin menggembirakan rakyat ketika ini, ataupun ialah kalau ada pihak yang tidak betul, itu adalah soal politik sebenarnya. Tapi daripada kajian doktor sendiri, apakah ianya membawa satu naratif, satu perubahan yang mungkin boleh kita harapkan sesuatu yang menarik di masa-masa yang akan datang? Baik, terima kasih soalan tu. Cuma tadi itulah kita ada sebut tentang pemimpin anak muda yang sebenarnya kita ada banyak kes-kes kejayaan yang telah terbukti sebelum ni, di mana pemimpin pemimpin muda telah menunjukkan kejayaan, prestasi semasa menjadi pemimpin. Contohnya kita ambil contoh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor juga merupakan pemimpin muda, di mana kalau kita lihat prestasi kerajaan di Selangor untuk 5 tahun yang lepas telah menunjukkan pencapaian dan prestasi yang cukup membanggakan, yang telah memberikan kesan yang positif pada Malaysia secara keseluruhannya. Menjawab soalan tentang kerajaan perpaduan, itu adalah satu naratif baru dalam politik tanah air, di mana buat kali pertama kita Malaysia membentuk sebuah kerajaan yang kita sebut sebagai kerajaan perpaduan, dengan menggabungkan yang sebelum ni, yang lawan, yang sebelum ni berkawan sebagainya, digabungkan, diletakkan di bawah satu bumbung politik yang besar untuk mentadbir negara. Itu saya lihat dia sebagai satu langkah yang cukup baik, yang cukup bijaksana, dengan yang dipayungi usaha itu oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong, dan telah memberikan satu gambaran politik yang lebih matang, bahawa kita boleh berduduk untuk bersama, walaupun kita ada balasan ideologi politik, tetapi itu boleh diketepikan, dan kita duduk untuk membincangkan, memfokus pada mencadangkan penyelesaian pada isu-isu atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara dan rakyat. Dan saya rasa harapan rakyat Malaysia majoritinya mahukan kerajaan perpaduan ini terus memainkan peranan dan berfungsi dengan baik untuk membawa Malaysia ke arah satu tahap yang lebih baik, yang seperti yang telah dicadangkan dalam pembentukan kerajaan pada waktu itu. Banyak doktor juga janji-janji yang telah pun dilontarkan oleh kerajaan perpaduan, terutamanya dalam usaha untuk membantu anak-anak muda kita yang menghadapi banyak masalah. Tadi pun doktor sebut macam soal pekerjaan, soal kos sara hidup dan sebagainya, dan ini cuba diatasi oleh kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Tetapi sekiranya segala janji-janji yang telah dibuat itu gagal ditunaikan seperti apa yang diharapkan, apakah ianya akan memberi impak juga sebenarnya, bukan saja kepada calon-calon muda ataupun kepada YB muda seperti rakan kita yang berada di studio ini menerima tekanan, tetapi secara keseluruhannya juga mungkin keyakinan pengundi terhadap kerajaan itu sendiri akan memberi kesan ataupun impak yang negatif sebenarnya. Ya, untuk cara kalau kita fikir secara logiknya, dia ada banyak, sebab kita ada banyak perkara yang dan dia perlu mengambil adalah dia punya tempo-tempo lah untuk menyelesaikan sesuatu isu dan masalah, dan saya rasa tak mustahil kalau mana-mana kerajaan yang boleh menyelesaikan semua masalah dalam tempo yang singkat. Tetapi itulah saya rasa kerajaan yang ada ni perlu
cuba sedaya upaya dan mencadangkan langkah-langkah supaya masalah-masalah yang utamanya berkaitan dengan kos harido dia dapat diselesaikan lah. So dia akhirnya akan terpulang kepada pengundi itu juga untuk menilai sejauh mana kerajaan telah cuba menguruskan masalah yang ada dan diberi peluang lagi untuk terus membentuk kerajaan dan seterusnya mencadangkan susulannya nanti melalui manifesto yang telah dikemukakan. Dan kalau di peringkat negeri pula kita tengok rekod sejarah pentadbiran kerajaan yang sebelum ini, kalau itu menunjukkan prestasi yang baik, yang cemerlang, saya rasa itu boleh diteruskan sebab kita nak pastikan sesuatu dasar itu ataupun polisi itu ada kesinambungan. Dia tidak disebabkan pertukaran kerajaan dan dasar polisi itu berubah dan akhirnya yang terkesan itu adalah rakyat itu sendiri. Jadi macam mana pun yang harus diberikan keutamaan itu adalah kebajikan rakyat dan dalam manifesto itu haruslah kemukakan cadangan-cadangan langkah-langkah yang kondusif yang membina supaya rakyat dan pengundi juga nampak hal tuju kerajaan yang bakal dibentuk ini. Okey, baik. Tinggal kita di penghujung sebenarnya, YB. Masa begitu cepat berlalu sebenarnya. Ada lebih kurang 3 minit saja lagi masa yang diperuntukkan. Barangkali YB lah, macam topik yang kita pilih lah, misi calon muda itu sendiri. Dan saya percaya ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Sekiranya kehendak anak-anak muda ini sendiri tidak dapat dipenuhi melalui janji-janji yang dibuat itu, ianya akan merupakan satu cabaran yang hebat jugalah kepada YB dan rakan-rakan yang mungkin dianggap sebagai pejuang-pejuang rakyat, terutamanya golongan anak muda ini. Tapi keyakinan YB sendiri, apakah segala apa yang dirancang, segala apa yang dijanjikan itu akan diterjemahkan menjadi realiti dan sekaligus akan membantu anak-anak muda di negara kita? Saya kira terutamanya di peringkat kerajaan negeri Selangor, apa yang kerajaan negeri Selangor telah berusaha untuk membuat dalam tempoh 5 tahun dan terutamanya dirancangkan semasa pandemik COVID-19 ialah kita cuba menyelesaikan masalah rakyat di mana ruang itu tidak dipenuhi ataupun diselesaikan oleh kerajaan persekutuan. Sebab contohnya doktor sebut tentang kos sara hidup. Kita masih terkesan dengan isu-isu global, contohnya perang di Rusia dan Ukraine yang meningkatkan harga barang makanan dan sebagainya. Oleh sebab tu di peringkat kerajaan negeri Selangor kami mewujudkan program-program seperti Jelajah Ihsan Rakyat yang menawarkan barangan asas dengan harga yang lebih murah berbanding dengan pasaran. Juga di peringkat persekutuan diperkenalkan menu rahmah yang memberi makanan yang murah kepada semua. So that is the space yang we try to fill. Dan apa yang saya lihat ialah di bawah kerajaan perpaduan memang ada beberapa isu yang mungkin akan mengambil masa untuk kita melihat hasil-hasilnya. Contohnya reform dalam sektor ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya kira juga ada langkah yang baik. Contohnya YB Menteri Rafizi Ramli telah membentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara tentang dasar kenaikan gaji progresif. Dan saya kira itu satu langkah yang sangat baik dan akan memberi kesan yang baik kepada anak muda kerana dah terlalu lama di negara ini kita mengalami stagnation dari segi gaji. Dan ia juga membawa kepada masalah seperti underemployment di mana anak-anak muda pergi ke universiti tetapi bila keluar ke pasaran kerja tidak mendapat pekerjaan yang memberi gaji yang setimpal dengan ijazah yang sedia ada. So
dalam masa ni memang ada beberapa langkah yang sedang dijalankan dan saya harap rakyat akan memberi sokongan kepada kami untuk melaksanakan at least dalam pegang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada YB Lim Yi Wei. Terima kasih kepada Dr. Ng Ming Yip yang sudi bersama kita di ruang bicara ini. Walaupun banyak sebenarnya persoalan dan kita juga mengharapkan sesuatu yang menarik sebenarnya. Mungkinlah dalam pilihan raya umum nanti kita akan dapat melihat lebih ramai lagi sebenarnya calon-calon muda diketengahkan, kerana itulah sebenarnya yang mungkin ingin kita lihat akan berlaku perubahan, kerana kita we want new faces, new ideas, dan ianya mungkin akan memberikan satu impak ataupun kesan yang cukup positif bila kita bercakap dalam naratif politik Malaysia secara amnya. Dan saya percaya ini yang mungkin akan dilaksanakan, kerana kita perlukan orang-orang seperti YB Lim Yi Wei misalnya untuk terus berjuang mewakili anak-anak muda yang sentiasa sebenarnya memerlukan bantuan, sentiasa memerlukan bimbingan daripada semua pihak. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ruang bicara seperti yang selalu kami sebut kepada anda akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.